Terima kasih kepada Encik sebab sudi datang ke sesi konseling bersama dengan saya. Sebelum saya memulakan sesi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan nama. Nama saya Fatin Najul binti Zaidi dari ISMP Pendidik Kawal Kanak-Kanak dan daripada Persatuan Kelab Peserta Pemimpin Rakan Sebaya. Seperti yang Encik tahu, sesi ini akan mengambil masa 30 minit dan izinkan saya untuk membuat rakaman kepada sesi ini untuk sebagai bukti. Masalah yang cerita-cerita yang Encik akan ceritakan dan cerita atau masalah yang Encik akan ceritakan kepada saya ini saya akan simpan dan saya tidak akan membocorkan di mana-mana. Tapi jika masalah ataupun cerita yang Encik ceritakan ini mempunyai masalah tahap yang andai kata masalah ataupun cerita yang Cik akan ceritakan kepada saya agak berat ataupun besar, saya akan maybe kemungkinan akan melibatkan pihak ketiga. Okey, baiklah, saya akan mulakan sesi ini. Pertama sekali, boleh Cik kenalkan diri secara ringkas? Nama saya Aina Umairah Syakira binti Azman. Selalu orang panggil Umairah ataupun Man. Saya berumur 22 tahun dan saya belajar di USI. Sebelum Cik Umairah, Cik Umairah lanjutkan pelajaran dekat USI, boleh ceritakan sedikit tentang pendidikan Cik? Boleh. Saya duduk di Pahang. Okay, saya bersekolah di sekolah rendah di Jerantut. Sekolah menengah pun di Jerantut, sekolah agama. Kemudian saya lanjutkan diploma di Kuantan. Dan barulah saya masuk degree. Okay, baiklah. Seperti yang Cik Umairah bagi tahu, Cik berasal daripada Jerantut Pahang. Ya, betul. Boleh juga saya tahu sedikit latar belakang keluarga Cik, ibu, ayah, adik-beradik? Okey, boleh. Saya merupakan anak yang keempat daripada 4 orang. Saya bongsu. Okay, lepas tu saya punya abang, saya ada 2 orang abang dan seorang kakak. Semuanya dah habis belajar dan berkahwin. Saya tinggal di Kuantan lah untuk masa sekarang. Asal Jerantut tapi tinggal di Kuantan. Sebab yang Jerantut tu mak dengan ayah lah. Okay, mak dengan ayah kerja, mak suri rumah, ayah peniaga. Boleh saya tahu perniagaan apa tu? Ayah saya buka kedai makan di Kuantan, Sungai Sur, Tanjung Rupu. Kalau tentang adik-beradik? Adik-beradik yang sulung dan yang kedua kakak duduk di KL. Jadi dekat lah dengan USI. Saya nak pergi KL apa semua, ada keluarga lah kat sana. Dan yang ketiga atas saya tu dia duduk kat Kuantan sama dengan mak ayah. Okey, boleh saya tahu hubungan Cik dan keluarga semua baik-baik? Setakat ni tak ada apa. Cuma adalah biasa-biasa konflik tu dengan ayah lah kot banyak. Dengan yang lain okey je, dengan adik-beradik semua support. Okey. Sebelum yang seperti Cik Umairah kata, sebelum masuk ke USI, Cik ada belajar di diploma kan? Betul. Ada kehidupan sewaktu diploma macam mana okey ke? Kehidupan diploma okey, tapi saya 1 sem setengah je saya face to face, lebihnya online. Tapi nak kata konflik tu ada jugalah. Saya ada konflik dengan kawan lah yang banyak. Dengan pensyarah ada seorang je lah. Tapi tu pun bila tu balik, diorang pun macam cakap pensyarah tu ada sesuatu lah macam tu. Sebab dengan semua orang pun ada juga masalah. Lepas tu kawan lah. Saya ada masalah dengan kawan. Boleh saya tahu konflik tu dari segi apa dengan rakan tu?
konflik tu dari segi kawan tu macam lebihkan power dia. Jadi macam sampai efek dia tak masuk kelas online. Dia lebih mementingkan video call lah daripada masuk kelas. Jadi bila saya marah ke macam tak ada marah kan, tapi tegur lah, cakap masuklah kelas, buat apa video call semua. Dia akan cakap biarlah hak dia. Yang selalu ada dengan dia power dia. Tindakan Cik Umairah tu berjaya bagi kesan atau tak dekat? Tak beri kesan langsung sebab memang bagi dia power dia segala-galanya. Jadi sampai sekarang pun saya dah tak berkawan dengan dia lah. Okay, baik. Boleh saya tahu juga dalam hidup ni dan Cik Umairah ni yakin tentang apa? Macam salah satu kekuatan yang Cik Umairah yakin dalam diri yang boleh buat. Kekuatan, saya tak rasa saya ada kekuatan pun, tapi mungkin saya ada sesuatu yang saya pegang lah kot. Macam saya rasa diri saya ni suka mencuba sesuatu yang baru sebab saya tak berani, tapi disebabkan perasaan tu saya ke depan lah. Suka mencuba tu boleh bagikan contoh? Contoh dalam sukan ke, program ke, macam itulah. Saya tak pernah bersukan ke apa, tapi saya sebab saya nak try, saya nak tahu macam mana rasa, saya cuba. Setakat ni apa yang perkara yang latest lah, paling latest yang awak mencuba? Saya cuba untuk jadi facilitator sebab saya tak pernah duduk dalam situasi universiti yang besar lah. Sebab diploma pun face to face. Lepas tu dalam sukan saya tak dapat lagi lah masuk mana-mana sukan, tapi saya join senam aerobik dalam koko. Seronok apa yang awak rasa bila awak mencuba sesuatu baru tu? Saya seronok lah sebab selain dapat apa yang saya rasa tu, saya pun dapat kawan-kawan lain. Okay, seterusnya sewaktu di semasa sekarang, semasa di Universiti Pendidikan Sustainabilitas ni, setakat ni okey ke macam mana? Setakat ni alhamdulillah okey lah. Sebab yang saya risau roommate lah. Roommate dulu waktu diploma lah, start daripada roommate lah saya kawan dengan dia kan. Tapi akhir ni berputus, macam bergaduh lah. Bergaduh disebabkan yang tadi awak cakap? So saya rasa macam alhamdulillah dah setakat 2 sem saya kat sini, semua okey. Semua okey? Yang saya takutkan tu tak berlaku lah. Dari segi rakan semua okey? Rakan pun okey sebab sekarang saya pun macam dah ubah diri saya, tak memilih kawan yang kalau saya rasa macam saya tak boleh dengan dia, tak apa, saya diam je lah macam tu. Tak ada pun saya tegur ke apa. So sekarang dengan kawan pun saya ada 4 orang lah yang saya rapat. Yang saya selesa lah dengan yang tu. Boleh tak saya nak tahu kriteria Cik Umairah memilih rakan yang macam mana Cik menapis untuk cari rakan yang betul-betul tu? Saya tak adalah memilih terlalu terperinci, tapi bagi saya siapa yang saya tegur and dia pun balas, yang sampai saya senyum apa semua tu dia balas, saya rasa dia okey. Kalau tentang akademik, semua tu okey ke? Macam setakat ni macam dari segi assignment semua tu? Okey, waktu sem 1 assignment okey. Sebab apa yang macam dalam grouping kan biasa ada problem. Tapi saya tak join lah ada problem tu. Maksudnya kalau ada problem, okay, saya tekan je dan saya buat kerja saya lah, macam tu. Problem tu macam mana? Macam orang ni nak buat macam tu, orang tu nak buat macam tak ni. sefahaman. Tak sefahaman. Tapi bagi saya macam tak apa, kita decide menggunakan poll apa semua. Seorang ketua kena putuskan. Kita anak-anak bawah-bawah ni buat je. Siapa yang cadangkan kalau ada masalah tu, ketua ataupun Cik Umairah sendiri? Kadang-kadang ada jugalah macam saya bersuara lah. Kalau nampak macam serabut sangat tu, saya cakap lah, apa kita buat poll. Kita undi. Sem 2 sekarang, Cik Aina sekarang sem 2 kan? Ya betul. Saya macam mana? okey je lah. Sem 2 ni relax banyak.
Sebab subjek ni pun tak berat. Dari Banyak segi- kumpulan lah juga. Dari segi masa, semua okey. Masa semua okey. Sebab kan tak berat ni saya banyak join program lah. Okey, boleh saya tahu juga masalah yang awak hadapi sekarang ni, the main masalah utama. Masalah utama tu tak ada sangat. Tapi yang datang risau tu mungkin duit lah, saya takut tak cukup. Nak minta serba salah. Tapi abang-abang ada juga support. Tapi saya cuba usaha lah untuk dapatkan. Dari segi penggunaan duit, Cik Aina ada buat perancangan ke sebelum nak guna duit tu? Ikutkan ada, tapi kadang-kadang tak berjaya. Tapi banyak saya spend dekat makanan lah. Saya kalau boleh saya nak masak, tapi kadang saya malas, saya beli. Dan itu membuatkan duit saya makin sikit-sikit. Seperti yang Cik Umar katakan tadi, Cik ada masalah sedikit tentang masalah untuk membelanjakan kan, kewangan. Boleh saya tahu dalam sebulan tu berapa yang parents ke ataupun adik-adik boleh bagi? Mungkin nak kata bagi pun tak ada mau spesifik. Sebab bila saya rasa saya tak cukup, saya minta lah. Dan mak ayah akan bagilah ikut berapa, macam 150 ke seminggu. Kiranya baik macam mak ayah cik tak bagi macam dalam sebulan cukup tu, dia pun tak bagi dalam amount untuk sebulan tu. Tak. Sebab memang sebelum masuk tu dah bagi. Okay. So bila tak cukup, dia kan nanti minta. Kiranya masuk sem tu dah bagi untuk emang satu sem ke? Taklah juga, maksudnya untuk 2 bulan. Ah. 2 bulan macam itu dapatlah 1,000 kot. Silap. Bila tak cukup, saya akan minta lagi lah. Nanti satu saya ada pakai kereta. So minyak kereta ni macam memang murah, tapi kat situ makan kos juga. Betul. Biasanya seperti yang Cik katakan, parents akan bagi amount dalam untuk sebulan 2 bulan kan. Cik ada macam bahagi tak, macam bahagikan macam bulan ni berapa untuk belanja, bulan ni berapa untuk belanja ke just spend kan je? Saya spend je lah, sebab saya beranggapan kalau tak cukup saya minta. Boleh minta. So saya spend, tapi saya ada 2 account bank. So bank Islam dengan RHB ni untuk saya makan lah. Kadang saya letak RM50. Ikutlah bertahan dalam seminggu ataupun kadang 2-3 hari je bertahan. Lepas tu saya akan top up je lah. Maksudnya saya akan letak RM50 untuk cukup-cukupkan RM50 lah. Maksudnya bagi cukup amount. Itu untuk makan. Kiranya di universiti di sekarang ni Cik ada macam masalah kerisauan tentang pembelajaran wang kan? Boleh saya tahu waktu diploma adakah Cik menghadapi perkara yang sama ataupun tak? Waktu diploma saya dekat dengan rumah. Saya tak ada lah sangat masalah kewangan tu. Tapi saya lebih kepada masalah kawan lah. Masalah kawan yang bagi saya waktu diploma ni tak best sangat lah. Boleh detailkan tak masalah tu start dari mana? Okay, saya ni jenis yang suka sangat berkawan. Sebab kan saya cakap saya dengan ayah macam kurang sikit. So bila saya duduk dekat, macam duduk satu rumah dengan ayah jadi macam asyik nak marah, asyik ni lah, macam jadikan saya tempat kalau dia emosi, dia marah lah tak bersebab kan. So kita tahulah dia ada masalah lain, tapi sakit hati juga. So saya anggap kawan lah. Kawan ni macam nombor 1 waktu diploma. And waktu SPM pun saya ada best friend lah semua. So bila masuk diploma, saya berkawan mula-mula tak jumpa pun dengan kawan yang saya gaduh tu. Saya jumpa dengan roommate saya. Waktu saya satu lah, roommate satu kos. So saya kawan dengan dia. Tapi lama-lama saya jumpa dengan kawan yang satu lagi ni, satu kos. Saya rasa selesa dengan dia. Dia orang Sabah lah. So saya kawan-kawan dengan dia. Tapi saya tahu yang dia pakai bodah apa semua. Saya tak expect pun dia ada kawan lelaki. Tiba satu hari
ada kawan saya yang seorang lagi tu cakap macam borak-borak dengan ni, dia cakap dia ada kawan lelaki. So saya macam tak apalah, mungkin itu perkara biasa lah kot. Walaupun saya macam shock juga sebab kita orang diploma agama daripada sekolah agama. So saya tak anggap kawan lelaki ni special. Lepas tu bila macam tu, saya pun macam open. Saya open. Tapi ada satu masa sampai kan dia pandang remeh kat saya sebab saya tak ada orang nak. Macam tu lah. So tapi dia tak ada kan, saya pun jumpa someone lah dekat diploma tu sebab saya rasa tu desakan macam kau tak ada power, kau dihina macam. So siapa yang ada power tu dipandang tinggi lah. Dekat bagi saya diploma dia punya vibe macam tu. So bila saya dah ada, saya rasa macam kita dah setanding lah macam tu. Tapi saya tak ada tahap sampai voice call, video call apa semua. Saya just macam chat biasa je sebab saya pun tak reti. Tapi dia setiap malam akan video call apa semua, and sampai tahap dia pun nak mengajar. Dia nak ajar saya macam kau dengan Pak Umar, kau tak ada apa-apa ke? Tak video call ke? Video call lah macam tu kan. Ni aku ajar gitu. So saya pun waktu tu macam bodoh-bodoh sikit. Adalah juga, tapi saya punya partner tu pun waktu tu dia pun tak suka video call semua. So tak apalah, saya okey je. Tapi tu pun bagi tekanan lah. Sebab nak cakap kolot lah bercinta tapi tak buat benda macam tu lah. Awak rasa macam Cik Aina rasa tercabar lah kan? Dia ada rasa tercabar kat situ. Tapi saya tahan je lah sebab saya rasa macam saya nak kawan dengan dia, saya selesa dengan dia, saya sayang dia. Macam tu lah. So, sayang persahabatan ni. Tapi saya tak sedar yang dia tu banyak berguna dengan saya. Contohnya macam dia kan duduk jauh, saya dekat. So saya offer lah minta simpan barang ke apa ke setiap habis time kan, setiap cuti saya tolong hantar makan minum apa semua. Tapi bila dia macam dia banyak diamkan saya. Dia macam kalau dia tak suka, ada satu hal benda remeh je. Dia akan diam. Lepas tu bila saya tanya apa semua, dia diam je. Sebab saya macam, apa salah aku? Sebab dengan orang lain dia okey je. Tapi dia buat saya macam tu. Tapi disebabkan saya ni rasa kawan tu nombor satu. So saya abaikan je lah, saya tahan je lah sampai satu tahap. Bergaduh pasal saya ajak pergi makan kot. Tapi dia tak nak. So saya macam tak apalah kalau tak nak. Nanti macam ni macam adalah sesuatu berlaku. Tapi benda tu simple sangat. Lepas tu saya bergaduh dengan dia. Bergaduh, esoknya tu ada program. Dia palau saya, dia duduk dengan kawan lain, saya duduk seorang je dalam bas. Benda tu memang saya ingat sampai sekarang. Saya rasa macam sakitnya hati memang sakit. Tapi sebab kesayang dekat sahabat tu, saya macam tahan je lah. Balik bilik saya nangis-nangis. Dia tahu sebab saya satu roommate waktu sembur. Dia tahu. Tapi dia buat tak tahu macam nangis dia macam tu. Saya rasa memang dia kejam lah, tapi saya tak sedar. Sampailah waktu intern, saya intern sekali dengan dia. Waktu intern tu Kat mana? dekat Yayasan Pahang. Waktu intern pun sama. Dia yang jadi gaduhnya, saya masuk bilik bos panggil. Masuk, kita orang bertiga lah, ada seorang lagi kawan. Sebelum tu kiranya waktu intern pun hubungan memang dah tak? Masih boleh bersembang lagi? Bersembang baik lagi. Macam ni kita orang gaduh baik. Sebab saya yang banyak macam kontak dia apa semua. Banyak yang awak lah banyak pulihkan balik lah. Mengalah. Dia ada usaha tak? Macam kiranya setiap kali gaduh tu Cik Aina lah yang saya lah yang try untuk fix balik. Saya try fix balik. Dia just macam kau nak kawan aku kawan. Kalau tak nak. Tapi dia memang tak ada kawan lain selain saya. Tu je. Kiranya tempat yang dia macam bergantung pun dia punya kawan lelaki dia. Kawan lelaki dia, betul. Dia macam sebab dia ada kawan tu sebab orang tu nak kawan dengan dia. Tapi dia akan lebihkan kawan lelaki dia tu. Tapi kawan lelaki dia tak ada kat situ pun, dia kat Sabah. Lepas tu masuk intern tu kita orang sama-sama lah macam cakap bolehlah ada intern sekali. Sebab waktu tu baru lepas habis PKP.
So nak jumpa lah, nak spend. Niat dia macam tu. Tapi bila datang, dia bawa perangai yang sama juga. Lepas tu kan saya kena bagi dengan bos. So kita masuk lah, awal pagi kita masuk. Kita boleh bagi tugas apa semua. Tinggallah saya berdua ni nak tanya lagi pasal tugasan tu. Tapi dia dah kelang kabut nak masuk bilik sebelah bilik kita orang tu. Sebab ada lelaki dia tengah video call. So dia macam cepatlah nak settle video call dia tu. Sebab dia akan tunggu power dia sampai bangun. So macam tak tahu lah, bagi saya mungkin macam kehidupan yang dah berpasangan tapi melalui video call. So saya pun macam biarlah, abaikan je lah kan. Tak apalah, aku nak pergi lah macam tu kan. Tinggal kita orang dulu. Tapi bila masuk bilik sekolah tu, dia macam dia dah start tak cakap. Cakap kenapa? Lepas tu dia cakap tinggal dia tak ajak sekali nak tanya bos apa semua. Masalahnya waktu tu dia yang kelang kabut nak keluar daripada tu. So dia salahkan kita orang. Jadilah gaduh-gaduh kat situ. Dan ada satu hal lagi gaduh sebab charger laptop. Dalam office tu ada satu plug je. Tapi saya ada kerja. Saya yang first dapat kerja task sebab dia akan bagikan 3 orang kan intern. Saya kena buat ayat tu semua. Tu saya cakap lah nak guna plug sebab nak buat ayat. Lepas tu dia cakap tak boleh kan sebab saya tak tahu dia buat apa kan. Tak ada kerja pun dia. Tapi yang saya tahu, saya rasa dia cocok plug tu yang disambungkan daripada laptop tu charger. Untuk dia charge phone yang dia video call. Sebab saya nampak ada phone dekat laptop tu. So saya pun macam yalah tak lain, saya cabut juga. Bila cabut tu terus dia marah. Cakap kenapa nak cabut dia semua orang nak guna kan. Dia cakap lah saya yang ada kerja, nak buat kerja kejap. Lepas tu dia dah royak-royak semua, saya diam semua. Start situlah saya rasa dah tahu hati. Sebab dia memang lebihkan sangat dia punya kawan lelaki tu, video call apa semua kan. Saya rasa melampau. And tak sampai habis intern pun dia balik ke Sabah. Dia bagi alasan takut tak sempat nak raya. So takut takut PKP balik. So dia balik Sabah tu, tinggal saya berdua. Sebelum saya balik Sabah tu, saya jumpa dia. Saya macam nak berbincang lah kan. Tapi dia tak boleh terima. Cakap saya ni tak faham dia tu dah lah duduk jauh. Dah jauh daripada mak ayah. Saya ni tak pernah jauh, tak pernah ni lah kan. Lepas tu saya tu macam tak lah, apa kaitan dia punya keputusan kan nak datang kat sini. Lepas tu dia cakap memang saya ni bukan siapa-siapa. Dia cakap yang ada dengan dia power dia. Cakap macam tu kan. Saya ada lagi rekod voice note tu lah. Bagi saya tu pengalaman yang paling tak best lah. Voice note tentang kita orang berbincang dan kita orang marah-marah. Memang dia tengking saya. Awak dengan dia je lah. Memang dia tengking gila-gila tengking. Dia kawan Cik Ayi, Cik Umar punya tu, dia macam sehari tu memang setiap masa dia video call ke? 24 jam. Kalau boleh dia tak nak tutup. Kalau tutup, dia orang boleh jadi gaduh. Dan bila dia orang gaduh, dia jadi efek dekat saya jugalah. Macam dia tak nak bercakap, semua bad mood, tak nak buat kerja. So setiap kali kalau dia macam marah, Cik Aina pertahankan diri lah. So try macam cakap tak intern lah saya pertahankan diri. Waktu sebelum ni saya tak pertahankan diri sebab saya tak faham lagi situasi kan. Mungkin saya nak adapt lagi kan macam mana. Tapi bila masuk intern, saya baru faham yang perbuatan ni salah. Saya bertahan diri lah. Tu yang boleh gaduh. Sebab sebelum ni saya mengalah. Bila saya lawan balik, gaduh teruk. Setiap kali kalau contohnya kawan Cik Mara tu gaduh dengan dia punya kawan lelaki tu, dia akan tunjuk dia punya efek dia tu ditunjuk dekat Cik, ataupun kalau macam Cik waktu Cik nak bercakap dengan dia akan dia akan tunjuk efek kat saya lah. Tu power dia tu pun kadang akan cari kat saya tu semua.
So dia macam mengganggu. Mengganggu. Diorang macam mengganggu juga lah. Dan kalau dari segi video call tu, kat macam cik kata waktu diploma pun cik satu bilik dengan dia. Diploma waktu nak sem 1 lain, sem 2. Tapi masuk sekejap kan sebab COVID. Sepanjang cik dengan satu bilik dengan tu pun setiap masa ke video call ke? Sama je. Kecuali kalau ada kelas tu dia tak video call lah. Tapi balik kelas tu start lah malam. Dia ganggu cik atau tak waktu video call? Ikutkan yelah malam kita nak tidur, dengar-dengar jugalah macam mengganggu lah. Tapi saya macam malas nak ambil port, nanti gaduh kan. Cakap apa pula. Terus sekarang ni apa langkah yang cik ambil tu, kiranya cik mempertahankan diri lah kan cik. Dan jadi lepas tu cik beritahu apa yang cik rasa kan. Tapi still dia tak dapat terima kenyataan lah kan. Sama je. So saya rasa dah tak boleh dia selamatkan apa semua. Saya just let go. Untuk pertama kali ni saya buang orang. Bukan buang lah, maksudnya macam saya okey kalau dia nak contact saya. Tapi saya rasa dah lah itu akan mengganggu je saya punya perasaan. Sebab bila masuk di degree ni pun, itulah saya lebih berhati-hati lah dalam nak memilih kawan. Saya takut benda yang sama lah. Okay. Soalan saya yang terakhir ni, saya boleh tak saya nak tahu apa yang Cik Aina nakkan untuk masa depan, perkara yang betul-betul Cik Aina nak. Okay, perkara yang betul saya nak, first saya nak banggakan ayah. Sebab nah, di balik saya semua degree, ada degree yang semua, dan orang pun dah capai lah matlamat tu. So saya nak yang tu pertama. Yang kedua, mungkin saya nak sambung lagi pelajaran untuk saya dapat title lecturer ataupun doktor lah. Master lah Cik. Sebab saya pun dulu saya ada keinginan juga lah lepas degree nak kahwin apa semua. Tapi sebabkan saya kan ada partner dulu, tapi sekarang partner saya pun dah, saya rasa macam tak matang lah gitu. So saya fokus pada kejayaan saya lah ke depan. Kiranya Cik Aina masa depan Cik Aina ni, Cik Aina nakkan kejayaan lah kan, untuk dan sambung lagi pelajaran untuk jadi lecturer kan. Okay, apa yang setakat ni Cik Aina, apa yang Cik Aina buat ni dah boleh apa yang Cik Aina buat sekarang ni agak-agaknya boleh capai tak untuk masa depan? InsyaAllah lah boleh capai, sebab saya pun dah masuk degree. Perkara yang saya takut-takutkan, saya takut tak dapat degree, tapi saya dah dapat sekarang. So saya kena jaga pointer je lah. Pointer, lepas tu saya pun dah buat research sikit macam mana nak sambung master tu apa. Kalau boleh saya nak luar negara semua, sebab saya memang nak bawa diri lah. Pelajaran Cik nak pergi ke luar negara? Sambung pelajaran? Sambung. Dekat mana? Mungkin daripada kos saya ni, kos psikologi ni, saya nak sambung ke UK lah kot. Bayangkan kat sana lah, UK apa semua. Tapi tu memerlukan duit lah. Tapi kalau saya dapat beasiswa, saya akan usahakan. Okay, soalan yang terakhir juga. Cik setakat ni buat Cik Umairah berpuas hati atau tidak dengan kehidupan Cik di sana? Setakat ni saya berpuas hati sebab yang sokongan utama saya family lah. Dulu waktu saya dekat dengan diploma kan, saya duduk dekat, saya macam bermusuh juga dengan ayah. Tapi bila saya masuk degree ni, saya macam rasa jauh tu macam mana, dia gaduh ni tak patut lah. Dan ayah saya pun dia macam dah lain, apa yang saya nak dia bagi apa semua. Lepas tu saya berpuas hati lah sebab apa yang saya nak dah dapat, dan family saya pun okey apa semua. Saya dapat sokongan utama.
Baik, kiranya dari untuk masa depan pun Cik Aina harapkan kehidupan yang lebih baik juga ke? Ya, betul. Saya mengharapkan saya dapat apa yang saya nak. Kalau tak dapat pun, jalan hidup saya still lancar lah. Dan family saya still ada dengan saya apa semua. Okay, sesi kita pun dah cukup 20 minit kan. Saya nak ucapkan terima kasih lah banyak-banyak kepada Cik Aina kerana sudi datang untuk bercerita tentang masalah Cik, dan saya juga sangat berbesar hati dapat untuk tolong Cik Aina mendengar dan juga menolong Cik Aina sedikit. Okay, terima kasih ya. Terima kasih juga.